Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke sesi kongsi seni bersama saya Isnizam Ali dari Gaijin Studios. Hari ni Gaijin bawakan seseorang seseorang manusia bernama Petak Daud. Woohoo! Hai, hai korang. Hai, Petak boleh kenalkan diri dululah. Macam tu. Hai kawan-kawan. Macam ni cara orang kenalkan diri. Hai kawan-kawan. Aku Petak. Aku Petak Daud. Boleh panggil Petak. Aku ada, ni kena perkenalkan diri kan. Aku ada tulis sikit, aku ada melukis sikit, aku ada nyanyi-nyanyi sikit. Seperti mana orang lain buat ke? Seperti mana Itu je orang ke? lain buat. Itu je. Okey. Itu je. Sekarang ni kita mula-mula ni dulu kita nak tanyalah background ataupun latar belakang Petak Daud ni. Asal daripada mana, Yo. umur ke, dah kahwin ke belum, dah berpunya ke belum, buat apa sekarang. Cuba ceritakan sikit Petak. Kenal gila. Aku membesar di Kuala Lumpur. Aku lahir di Kuala Lumpur, membesar di Kuala Lumpur, sekarang berada di Kuala Lumpur. Apa ya background Background. Macam mana kita nak cerita sejarah perjalanan seorang manusia sekejap? Aku blur. Tapi mudahnya aku banyak melihat hal-hal yang aku buat hari ni di Kuala Lumpur lah. So kebanyakan orang akan akan terikat dengan pemikiran dan kenangan dia, memori dia untuk membesar, untuk menjadi hari ini. Jadi aku mungkin segala hal terjadi banyaknya di Kuala Lumpur. Okey, itu je. Itu je. So Aku tak worry. Ya weh, ada ke orang tengok sekarang? Kau boleh tengok ke? Ada orang tengok ke tak? Ada satu je tu. Tapi tak apa. Ya, hai, dua orang tengok. Dia setia daripada tadi. Tapi tak apa, kita teruskan juga sebab nanti aku akan masuk rekod ni dalam YouTube, so dia akan berpanjangan lah macam tu. Faham. Tapi yang kau boleh tengok komen kan? Boleh. Nanti kalau ada orang komen aku bacakan. Ada orang yang ada soalan, dia bagi, dia terus masuk, kau tanya je. Boleh. Okay je ada soalan. Nampaknya kita punya viewers semakin naik. So jangan lupa share dulu Hai kawan-kawan, yang dah masuk. Okey. Tadi kita dah cerita pasal Petak ni, dia berasal daripada KL lah, orang KL. Jadi aku nak tanya, dari mana datangnya nama Petak Daud? Adakah nama tu nama betul ataupun tu nama apa orang panggil lah? Nama pena. Yes. Nama pena. Aku nak sebut nama pensil tadi, kau tahu. Boleh ke kan? Nama pensel kan? Okey ke? Nanti aku try lah guna nama pensel. Okey, mana datangnya nama Petak Daud tu? Petak Daud ni dia random je. Aku banyak melihat perkara-perkara rawak dalam hidup sebagai hal-hal yang bright, yang penting di satu fasa. Jadi aku pun di satu waktu di satu tempat aku berjumpa dengan orang yang aku tak kenal, yang aku tak rasa, aku tak tahu tahap kewarasan sebagai seorang manusia, standard masyarakat. Tapi akhir sekali apa yang dia cakap adalah, ini Petak tu Daud. Dia mengembangkan tangannya dan menunjuk dunia adalah, ni Petak tu Daud. Tapi aku tak pernah explain nama aku Daud. Aku tak pernah beritahu dia aku nama apa kan. Maksudnya perbualan bukanlah di sekitar perkara-perkara personal. Jadi tiba-tiba je dia cakap, ni Petak tu Daud. So aku rasa macam apa yang akhir sekali menjadi sebuah simbolik besar kepada kau memanggil aku Daud. Apa yang memudahkan kau kan? Last sekali kan kita mudah orang Mat, ni tu kan. So asal kenapa mudahnya Daud untuk kau sebut sebagai aku. Jadi menganggap itu sebagai satu hal yang
Aku kena fikir lah sampai bila-bila. Kenapa Petak Daud tu dia tak ada jawapan lagi untuk aku. Serius ah. So Daud tu tak ada kena-mengena langsung dengan kau. Tak ada. Daud tu ada kena-mengena cerita tu lah. Cerita tu je lah. tu Tapi untuk je lah. Daud tu asal usul nama, dia berkait dengan asal usul nama tu je lah. Tapi tak ada dalam sijil kelahiran ke. Tak ada. Tak ada. So seronok sebab yang aku belajar, orang mula mengambil nama-nama pena ni sebagai satu jalan untuk bersembunyi, satu jalan untuk menyorok, satu jalan untuk apa-apa saja. Tapi aku fikir Petak Daud membuatkan aku berfikir kot. So bila orang sebut Petak Daud, aku akan refer dengan luas terhadap persoalan tu. Bukannya kepada Petak Daud adalah aku, individu. Gitu. So kau sekarang ni kau split identiti asal dengan identiti yang membuatkan kau berfikir macam tu. Boleh aku boleh cakap begitu sebab aku fikir setiap orang memakai topeng yang berbeza untuk sebarang situasi yang berbeza, sebarang pertemuan yang berbeza, sebarang perjumpaan yang berbeza. Jadi pada pendapat aku juga, seseorang akan betul-betul hanya menjadi dirinya sendiri apabila dia berseorangan. Jadi dia boleh memilih kan, sama ada kau nak memakai topeng lagi atau kau nak mula membogelkan muka. Jadi aku rasa kat sini boleh kata aku boleh cakap aku cuba untuk berfikir dengan satu perspektif yang lain, melihat kepada diri sendiri. Dia punya bahasa tu memang luar biasa lah orang cakap kalau borak dengan Petak ni. Aku first jumpa dia. Aku first jumpa dekat studio kau kan. Apa nama studio? Studio Baru. Studio baru. Betul. Studio baru. Aku kat situ ada meme, aku ikut kawan-kawan aku je pergi situ, lepas tu jumpa si Petak ni. Tapi aku kenal nama dia, tapi aku tak kenal orang dia time tu sebab aku pernah tengok dia perform dekat UiTM. Berdarah-darah tu apa semua kan. Mandi cat merah apa semua. So itulah. Lepas tu aku jumpa dia kat studio. Jadi bila aku buat borak dengan dia tu, dia punya percakapan tu aku rasa agak interesting lah. Kalau dia bukan macam orang borak-borak biasa lah. Dia borak tu ada isi. Borak tu ada isi. Yang mana dah tengok ni, kau kena yang mana nak mengikuti cara Petak Daud berbicara, beginilah dia. Tak juga. Sebenarnya bila kat depan aku dompet Richard kak. Okay. So Petak Daud seorang manusia buat apa sebenarnya? Apa yang diukir dalam kehidupan? Aku pula diukir diukir oleh Petak Daud ni dalam kehidupan. Aku macam akhir sekali kita nak berterus terang je lah kan. Kita bukan nak tunjuk power, kita bukan nak tunjuk siapa yang lebih siapa. Tapi akhir sekali untuk kita cakap apa benda yang aku buat dalam hidup. Aku fikir semua orang sama je, iaitu semua orang cuba untuk esok hidup dan happy, bahagia. Tapi apa yang mengisi, apa yang kau buat di sepanjang kekosongan ni, apa yang kau cari untuk buat kau bahagia. So pada aku, untuk aku survive mental physical, mungkin aku kena buat art. Ada orang yang patut buat, ada orang yang kena buat. So aku rasa aku kena buat sendiri lah, aku kena buat art. Jadi setakat ni untuk jawab soalan kau, apa benda je yang aku buat. Aku rasa aku menulis, aku ada melukis, menyanyi. Aku try cuba tengok semua benda dalam satu konsep seni yang besar. Jadi apabila kita dah memegang pemikiran tu, aku fikir semua benda adalah seni lah. Jadi untuk kau terus hidup esok, berjuang dengan positif, fikir dengan baik, yang esok
barangkali akan ada benda yang bahagia adalah satu bentuk seni yang baik lah bagi aku. So aku harap aku menjawab soalan. Apa yang aku maksudkan adalah aku seperti orang lain berfikir untuk hidup happy dan bila sampai masa menerima dengan reda yang kita akan kehilangan tu benda kan. Okay. Dalam geng. Dalam geng okay. Sekarang ni kau buat apa yang kau buat sekarang ni memang sepenuh masa lah, full time lah. Sorry Zam, sebelum tu clear kan suara aku kan? Clear. Okay, Cun. Untuk jawab soalan kau tadi, kalau lah maksud kau menjadi manusia tu, aku fikir kena mati lah. Tapi sebenarnya untuk jawab soalan kau, mungkin sebab aku tak tahu kehidupan orang lain. Tapi barangkali ini tentang pilihan. Cuma setiap hari adalah sesuatu yang tidak pasti. Setiap hari adalah sesuatu yang kau boleh rancang. Jadi apabila aku faham itu, aku cuba untuk menyederhanakan segala hal, termasuklah perancangan. Jadi apabila begitu, untuk beberapa waktu yang aku dah buat, aku rasa aku happy. Aku rasa aku bahagia. Aku rasa mungkin ini yang aku nak. Tapi kita tengok lagi 3-4 bulan. So aku hidup penuh masa lah. Aku cuba lah. Jadi sesetengah waktu aku akan cuba untuk sara diri melalui art, sara diri melalui jual tulisan-tulisan aku, zin, buku, jual buku orang, zin orang, buat pre-order baju. Banyaknya benda-benda ni aku buat dengan Fagio lah. Kawan-kawan yang tak tahu Fagio apa, boleh check akaun Instagram Fagio, FAGIYUU. Dan sekarang actually aku tengah perlahan-lahan biasakan diri depan kamera untuk basking online. Sebab aku dah tengok beberapa episod yang lalu. Aku sangat fuck dok rumah. Kalau dulu hari ni boleh macam bila kau dah tak ada benda sangat, kau boleh pergi Medan Pasar. Aku akan pergi Medan Pasar, contohnya Jalan Alor, basking. Tapi sekarang kita sendiri pun bukannya orang lain yang bukan hanya orang lain yang rasa macam aku nak kena dengar, tapi kita sendiri pun rasa kita nak kena main. Betul. Jadi aku cuba biasakan diri dengan basking online lah. So kawan-kawan yang lepas ni add aku kat Facebook, nampak aku live, boleh share. Okay. Aku tak lari daripada soalan. Betul. Okay. Kau punya jawab tu okay. Cuma apa tu? Kesusunan ayat tu aku kagum sikit lah. Sebab biasa orang jawab santai kan. Macam aku buat full time je macam itu sangat berilmiah je. Jawab soalan sangat berilmiah. Okay, aku santai, aku like. Okay. Macam tegang sangat kan? Tak, okay je. Dia okay. Barulah ada identiti membezakan kau dengan orang lain. Janji kau bahagia, okey lah. Yang kita mencari dalam hidup tadi bahagia, betul tak? Yang kau cakap tadi. Janji kau bahagia, kita jalan terus. Okay. So sejak bila Petak Daud berkarya dalam kehidupan ni? Start daripada umur berapa sampai ke hari ni? Aku bila ingat balik, antara pendedahan awal aku dalam seni lah, boleh cakap kan. Aku susah lah nak cakap hal penulisan lah, lukisan lah, apalah. So aku fokus kepada seni lah, mudah kan. Okay. Yang aku sedar dia sebagai seni. Jadi antaranya adalah masa aku rasa aku budak tu aku tak tadika pun lagi lah. Ayah aku akan bawa balik banyak kertas A4. Jadi dia akan bagi aku dengan abang aku yang atas aku ni, conteng lah lukis apa-apa. Yang aku ingat waktu tu aku lukis kereta lah, lukis telefon lah, wan lah, benda-benda simple je.
Tapi ayah aku akan pergi balik office. Dia akan photo state 10, 20, lepas tu dia buat balik. Benda tu benda yang bagi aku berulang je. Benda tu tak ada apa-apa pun. Benda lukisan yang aku lukisan buruk, ayah photo state. Bila aku fikir sekarang. Tapi untuk aku budak pada waktu tu, benda tu macam shit. Tulisan aku banyak. Aku punya lukisan banyak. Kan? Bukan satu ni je dah kan. Walaupun aku tak tahu nak buat apa dengan baki tu, tapi aku miss dengan benda tu. Oh, So aku rasa photo state tu punya, photo state tu just bawa balik je lah balik bawa balik je. Oh ya ke? Foto-foto, hitam putih, lukisan budak-budak. Oh. Tapi budak-budak punya excited tu waktu tu mungkin daripada yang kau lukis asal, ayah kau boleh buat balik jadi banyak kan. So aku excited. Aku fikir tu pendedahan pertama aku dalam seni lah. Dan by time semakin tahun semakin besar, aku mula menulis. Aku fikir yang bila soalan macam ni, banyak yang bila kita borak dengan kawan apa semua, orang akan banyak tanya soalan ni, bila kau start nulis, bila kau start okay. Jadi soalan tu akan keep dalam kepala dan kita akan cari betul-betul apa jawapan kepada soalan tu. Bila aku betul-betul aku terinspired untuk menulis ni, bila aku betul-betul pegang pen, pensel, buka buku, tulis kan. Dan kuat di dalam ingatan aku hanya boleh cakap yang ianya bermula darjah 3. Dia darjah 3 sebagai seorang budak sekolah rendah yang biasa. Aku buka buku dan aku tulis sesuatu yang apabila orang tanya, aku akan jawab dia sebagai lirik. Macam kau tulis apa tu? Tulis lirik. Aku tak cakap puisi, aku cakap lirik. Aku tak tahu kenapa idea tu datang. Masa tu kau dah tahu benda tu puisi ke belum? Tak. Aku menganggap dia sebagai lirik. Jadi every time kalau daripada proses sekolah rendah nak ke sekolah menengah sampai ke darjah 6 tu, every time aku menulis, aku akan buat dia macam lagu. Aku akan melagukan dia dalam kepala. Aku akan macam buat dia macam tu, tulis sambil dalam kepala ada lagu poyo-poyo lah. Dan bukannya lagu aku pun, maksud aku lagu orang lain. Sekali aku tukar lirik, so aku buat dia macam tu. Bila dah masuk form 1, tingkatan 1, kita dah mula belajar komsas. Aku dah kenal bentuk. Aku dah kenal prosa, aku dah kenal syair, aku dah kenal sajak, aku dah kenal cerpen. Jadi aku tertarik untuk lebih banyak baca benda-benda yang kemudian. Apa maksud aku adalah, masa aku form 1, form 2, aku duduk di sekolah asrama. Jadi banyak masa yang sebenarnya kau kena belajar, tapi aku main-main, aku buat benda lain. Salah satunya adalah, sepanjang aku rasa tingkatan 1, tingkatan 2 duduk asrama tu, waktu prep aku hanya baca buku komsas budak-budak senior daripada form 1 sampai form 5. Ulang-ulang Bukit Kepong tu aku ulang-ulang macam haram. So aku rasa minat kau betul-betul menghadam benda tu lah. Aku rasa mungkin sebab aku boring. Aku tak rasa aku mungkin aku betul-betul minat waktu tu hanya menulis puisi. Aku rasa cerpen apa semua atau novel bentuk sastra yang lain, aku rasa aku baca hanya sebab boring. Jadi disebabkan boring tu dan aku baca, mungkin ia memupuk aku lah untuk aku mengubah fikirannya. Jadi best lah macam tu kan. So bila berpindah semula ke Kuala Lumpur sekolah harian, aku mula masuk ke perpustakaan dan mencuri dengan lebih committed lah. Kalau di asrama dulu, pencuri tu dia ada salah yang aku kena pergi pulangkan balik kat library lah macam tu. Tapi bila sampai form 5 tu dia dah tak ada dah. Dia dah macam aku bawa keluar, aku nyerah and bukan orang baca pun. So aku membawa kepada waktu aku tingkatan 4 lebih kurang, aku punya eager, aku punya perasaan macam nak share dengan orang tulisan aku tu lagi kuat. Tak tahu kenapa, mungkin ada sebenarnya aku ingat lah ada isu-isu politik, isu budaya, perubahan-perubahan yang berlaku sepanjang aku form 4 2009, 2008 lebih kurang. Jadi aku mula ambil kertas-kertas A4 dan lipat 2. Kertas A4 tu kita pun lipat lah 2, jadilah A5, size A5. Dan aku pun tulis lah tangan. Aku tulis lah puisi aku contoh-contoh sikit, lukis-lukis. Aku pergi photo state, aku pergi jual.
Waktu first event aku jual tahun 2008 lebih kurang dekat Annex Central Market, ada seorang brother ni. Jadi aku pergi lah kat meja dia, "Bang, saya nak tumpang tak buku saya boleh tak?" Sebab aku tak tahu pun yang aku buat tu sebenarnya adalah zin. Jadi first time aku, sekali brother ni pun balas lah balik. "Oh, okey, boleh. Zin kau ni berapa ringgit? Nak jual?" Aku pun macam tanya balik, "Zin tu apa?" "Zin ni yang kau buat dia." So brother tu brother Belut. Namanya Belut. So magicnya, kecilnya dunia, begitu baiknya susunan Tuhan menurut aku adalah dia anak murid mak aku. Belut ni. So kat situlah aku belajar lah yang aku buat ni zin. So sebenarnya konsep zin ni dah lama dah aku tengok, tapi aku baru tahu bila aku buat. Apa maksud aku adalah tahun 2007 lebih kurang kami The Movie keluar. Teka-teki kan buat zin kan. Jadi bila aku dah buat zin lama, tiba-tiba ada seorang brother dia tanya, "Kau buat zin ni awal-awal dulu sebab kau nak tidur teka-teki ke?" Aku macam, kenapa nak tidur teka-teki? Padahal aku fikir balik, oh dia buat zin. Aku tak ada yang dia buat zin. Aku ingatkan dia menulis, dia do something macam tu je. So bila dah buat zin, start daripada pergi event, buat zin, aku mula kenal dengan ramai orang dalam lingkungan seni lah menurut aku. Lukis, penulis, pengkaji seni, pengkaji budaya melalui isu-isu politik semasa. Jadi aku rasa menarik lah untuk aku dapat semua benda ni dalam satu lingkungan seni. Faham. So masa kau jual masa kau pergi kat brother Belut tu, berapa kopi yang kau bawa kat dia untuk kau jual? Iyalah. Betul. Power. Sebab sebenarnya aku pergi ke event tu kebetulan. Susunan. Aku fikir aku ni aku ni kecil je sebab susunan semua ni. Bukannya aku yang power, tapi susunan ni yang power. Apa maksud aku adalah aku tak pernah tahu pun acara-acara seni ni lah, apa-apa bullshit kan. Tapi satu hari ada kawan ni melalui Blogspot, dia nak form 4 lah lebih kurang, dia nak beli zin tu. Jadi dia pun ajak, "Weh, jom lah pergi jumpa dekat satu event, ada art event." Cakap event apa? Tak apalah, pergi lah, join lah kan. Pergi lah nak jumpa budak ni. Sebenarnya aku rasa 8 kot. So satu aku dah bagi kat Apek ni, aku ingat lagi nama dia sekarang Apek. 7 yang aku jual, dan aku jual waktu tu satu zin aku RM8, yang aku sepatutnya jual pada waktu tu RM5 je. So Belut dia tak abang-abang. Jadi dia dengan sopannya dia macam, "Habis tak zin orang biasa jual RM5. Tapi tak apa, kau ni je yang hari ni kau punya jual RM8." So aku belajar sebelum kat tu lah. Abang-abang ni lah yang banyak tolong aku, yang banyak beritahu aku, kau sepatutnya baca ni, kau sepatutnya banyak benda yang kesedaran yang aku dapat ni, alhamdulillah melalui orang-orang tua di waktu aku muda. Aku akan semak, tapi semakin kita tua kita akan semakin kesal kot. Jadi kita akan faham yang actually setiap orang bercakap kerana dirinya, berdasarkan dirinya, bukan kerana kehidupan kan. Faham je lah. Ya tu, aku apa ni? Aku ada beberapa yang aku suka lah, yang kau cakap tadi kan. Kita sebenarnya ni tak hebat pun, just susunan hidup kita tu dah yang menampakkan kita hebat kan. Padahal kita tak buat apa-apa pun dalam kehidupan ni kan. Tak buat apa kan, tak buat apa-apa pun. Dia just kita nampak hebat sebab masa yang tepat, tarikh yang tepat, masa tu ketentuan kita tu macam tu. So dia menampakkan kita hebat. Aku malah ada setiap orang akan nampak hebat tu. Yang kita tengah cakap pasal nampak hebat ni, setiap orang akan nampak hebat ni berbeza. Mungkin aku form 4 kot kan yang nampak hebat kononnya. Orang lain mungkin umur 40, 50 baru nak nampak hebat. Kalaulah nampak hebat tu sebenarnya adalah slash kejayaan yang kita maksudkan, ataupun keinginan cita-cita. Jadi setiap orang akan sampai kepada masa yang tepat. Tapi masa kan, masa sial lah kan. Kita kena sabar sikit lah dengan masa. Okay. Ada.
setakat ni. Sekarang umur berapa tak? 18. 18 lah sangat. Okey lah setakat Aku 37. okey. Apa? 37. Okey. Setakat 37 ni berapa keluaran zin ke ataupun produk penulisan yang Petak Daud dah keluarkan? Alamak. Yang dah direkodkan lah, yang dapat direkodkan oleh Petak. Aku lupa lah, tapi kalau kita nak list laju-laju sekarang boleh. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah buku individu. Okey. Lebih kurang lah 8 adalah individu. 4 ke 5 buku bersama kawan-kawan. Zin, kalau zin aku banyak projek sebab aku nak collab dengan orang, aku nak amalkan budaya collab dengan orang. Jadi salah satunya kalau siri collab ada beberapa, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 dengan kawan-kawan collab. Kalau aku sendiri yang solo, aku cuba konsisten untuk buat tulisan tangan zin yang awal dulu, yang aku cerita yang aku event tu kan. Zin tulisan tangan ni aku masih buat sampai sekarang dah nak masuk ke 9. Benda tu dah 10 tahun sudah dah, ianya menarik jalan cerita dia. So aku nak kena konsisten buat. Itu dah 10 isu. Antara zin lain yang aku uruskan, Zin Fagyu dah masuk ke isu yang ke-11. Tapi kita orang dalam Fagyu tengah chill jap untuk Zin Fagyu ni. Kita orang stop jap dalam isu ke-11 sebab teruk lah sekarang. Kita yang mengeluarkan pun teruk, kita yang menerima pun teruk. So aku fikir setiap orang relax dulu lah. Betul. Jadi sampai satu masa Fagyu akan balik. Sekarang Lagi kan tu. Aku ada ngada-ngada juga masa 2014 rasanya. Aku keluarkan satu mini projek dengan dubuk record, mini album, EP. 3 lagu, ada Mati Cerdik Pandai 1, ada Rintangan Akhir Zaman 2, ada cover daripada lagu Awan di Tujuh Bulan, Rokiah Wanda, penyanyi 17-an tersedap aku. Lepas tu aku sebagai Petak Daud untuk nyanyi-nyanyi, aku main-main je lah kan dulu. So aku pun ada juga dengan band -RM. Kita orang setakat ni hanya ada 2 demo yang total dalam tu ada dalam lebih kurang 10 lagu untuk 2 demo tu. Kemudian selepas PKP dan macam-macam hal yang berlaku, PDHRM relax jap, chill jap, bagi semua orang yang nak beranak, yang nak tidur dulu bertahun-tahun. Bila dah selesai semua mungkin akan gerak balik PDHRM. Sekarang aku hanya fokus dengan tulisan dan nyanyian Petak Daud lah. Apa-apa pun projek sebelum Petak Daud. So kalau kawan-kawan ada yang nak usah nak tahu projek baru, sebab apa banyak aku ikut mood. Kadang-kadang siap lagu dah siap, aku ada material untuk video apa semua, aku nak apa semua. So gantung lah, tiba-tiba kalau aku naik, aku buat muat naik, mungkin kawan-kawan boleh dengar. Mungkin itu sikap yang tak bagus sebenarnya, tak disiplin sebenarnya. Kena ada satu work yang kau betul-betul konsisten, progress yang betul-betul yakin kan. Konsisten. Okay. Kau lah tak nak jadi manager aku. Aku pula dah yang kena dalam segala hal yang berlaku, aku yang kena. Okay. Nak tanya dari mana datangnya inspirasi penulisan yang kau buat selama ni? Sebab aku pernah cuba menulis sikit-sikit kan. Tapi benda tu bukan sesenang yang disangka lah. Kau tengok je ada 4 baris, 6 baris yang kadang kan. Tapi kalau kau tengah jiwa kacau ke, kau tengah putus cinta, dia boleh keluar kan. Boleh keluar